Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon berlindung kepadamu daripada kami mempersekutukan suatu apa pun jua denganmu dalam keadaan kami mengetahui kesesatannya, dan kami mohon keampunan daripadamu atas apa jua kesyirikan, bid'ah, khurafat dan seumpamanya yang kami lakukan sedangkan kami tidak sedari, tidak ketahui kesesatannya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan tiadalah daya upaya dan kekuatan bagi kami melainkan apa yang telah Engkau tentukan bagi kami. Wahai Tuhan yang maha tinggi lagi maha terpuji. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin limpah kurnia dan kesian belas Allah kepada kita semua, insya-Allah pagi yang berbahagia ini dapat sekali lagi kita teruskan dengan sesi perkongsian bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah. Bagi sesi perkongsian audiobook yang ke-36, insya-Allah. Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah. Hasil karangan Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah. Terbitan oleh Karya Bestari Sendirian Berhad dan edarannya oleh Grup Buku Karangkraf Sendirian Berhad. Dan sebagaimana yang sedia kita maklumi, versi yang sedang kita ikuti perkongsian isi kandungannya ini adalah versi PDF cetakan kedua tahun 2013. Dan sebagaimana biasa, sepintas lalu berhubung kait dengan isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah ini. Alhamdulillah, dalam sesi-sesi perkongsian audiobook terdahulu telah dapat kita kongsikan bab muqaddimah kitab, juga bahagian 1 penjelasan 6 rukun iman, bab 1 Islam agama yang hak, yang mana telah kita kongsikan subtopik berikut, iaitu akidah ataupun i'tiqad, akidah dan syariat, ilmu tauhid, perbahasan ilmu tauhid, jenis-jenis tauhid, tauhid dan ayatul kursi. Juga bab 2 ibadah dalam Islam, meliputi subtopik maksud ibadah, pembahagian ibadah kepada ibadah am dan khas, dan juga subtopik jenis-jenis ibadah. Juga telah kita kongsikan bab 3 umat yang terbaik, yang merangkumi subtopik berikut, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wasatiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hakikat Iman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Juga telah kita kongsikan bab 4 rukun iman, dan antara subtopik yang telah kita selesaikan perkongsian bacaan isi kandungannya adalah subtopik iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Semoga perkongsian tersebut sangat-sangat membawa manfaat kepada peningkatan dan kemantapan ilmu agama kita, yang akan menjadi garis panduan untuk kita mempertingkatkan iman dan amal kita, sehingga dengan kasihan belas dan izin Allah, Allah akan sempurnakan iman dan amal kita, bebas daripada apa jua bentuk kesyirikan, khurafat, bid'ah dan seumpamanya, sehingga dengan limpah kurnia Allah dapat kita balik jumpa Allah dalam keadaan membawa hati yang sejahtera, dengan iman dan amal yang sempurna, insya-Allah. Dalam sesi terakhir sebelum ini, telah kita mulakan perkongsian untuk subtopik yang ke-5 daripada bab 4 ini, iaitu iman kepada hari akhirat. Dan insya-Allah akan kita teruskan lagi di pagi yang berbahagia ini, di sesi perkongsian audiobook kali ke-36 ini, dengan sambungan kepada subtopik iman kepada hari akhirat ini, insya-Allah. Ini adalah sesi perkongsian audiobook bagi bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah, bagi sesi perkongsian audiobook yang ke-36. Kita masih lagi berada di bahagian 1, yakni berkaitan dengan penjelasan tentang 6 rukun iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat tergolong di kalangan orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, akan tetapi Dia ampuni segala dosa yang selain daripada syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat 48. Sadaqallahul azim. Untuk makluman, kita masih lagi dalam rangka untuk menyelesaikan perkongsian bacaan audiobook bagi isi kandungan bab keempat rukun iman, yang mana dalam sesi-sesi terdahulu, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala,
telah dapat kita kongsikan untuk manfaat bersama. Subtopik yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga subtopik yang kedua iaitu iman kepada para malaikat. Subtopik yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Dan juga subtopik yang keempat iaitu iman kepada para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Semoga perkongsian-perkongsian tersebut, juga perkongsian-perkongsian yang terdahulu, juga perkongsian di pagi yang berbahagia ini dan perkongsian selanjutnya insya-Allah akan sangat-sangat memberi manfaat kepada peningkatan ilmu agama kita, agar ilmu yang kita pelajari ini dapat menjernihkan salah faham kita dalam beragama, juga menjadi asbab insya-Allah untuk Allah sempurnakan, Allah perelokkan iman, amal dan akhlak kita, menepati ciri-ciri kualiti yang Allah kehendaki daripada kita, agar dapat kita balik jumpa Allah dengan membawa iman dan amal yang sejahtera, yang merdeka, yang bebas daripada apa jua bentuk kesyirikan, bid'ah, khurafat dan seumpamanya, sehingga dapat kita balik jumpa Allah dengan membawa hati yang sejahtera dan berkekalan dalam nikmat syurga Allah insya-Allah. Dan sebagaimana yang sedia kita maklumi, bermula daripada sesi perkongsian audiobook yang ke-35 sebelum ini, kita telah mulakan perkongsian isi kandungan bagi subtopik yang kelima, iaitu iman kepada hari akhirat, yang mana telah kita rancangkan untuk kita selesaikan perkongsian isi kandungannya dalam 4 sesi perkongsian audiobook insya-Allah. Dan telah pun kita mulakan dengan sesi perkongsian yang pertama pada sesi perkongsian audiobook kali ke-35 sebelum ini. Yang mana antara isi kandungan yang telah kita kongsikan adalah dalil iman kepada hari akhirat, hubungan Al-Quran dan hari akhirat, hikmah beriman kepada hari akhirat, iman terhadap hari akhirat dan hubungannya dengan akhlak, dan insya-Allah di pagi yang berbahagia ini, bagi sesi perkongsian audiobook kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Al-Fadil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah ini, akan kita teruskan lagi dengan sambungan daripada subtopik iman kepada hari akhirat ini, iaitu Muqaddimah hari akhirat. Muqaddimah hari akhirat. Terdapat beberapa perkara yang akan terjadi sebelum kedatangan hari akhirat.
Antaranya ialah pertamanya, kesan kiamat pada alam, waktunya dan tanda-tandanya ataupun alamatnya. Itu adalah tahapan pertama daripada kehidupan akhirat. Manakala tahapan keduanya pula adalah alam barzakh, yakni berhubung kait dengan nikmatnya, siksaannya dan persoalannya. Dan tahapan ketiga daripada alam akhirat adalah tiupan sangkakala pertama dan kedua. InsyaAllah akan kita huraikan setiap tahapan ataupun peringkat-peringkat kehidupan akhirat tersebut dengan lebih terperinci, insyaAllah. Muqaddimah kepada hari akhirat. Terdapat beberapa perkara yang akan terjadi sebelum kedatangan hari kiamat. Antaranya ialah tahapan pertama, kesan kiamat pada alam, waktu berlakunya dan alamat-alamatnya ataupun tanda-tandanya. Kehidupan yang kedua yang kekal abadi tidak akan berlaku kecuali setelah berakhirnya rangkaian kehidupan yang pertama. Maknanya, hari akhirat hanya akan terjadi setelah kehidupan yang pertama di dunia ini dan segala sistemnya berakhir. Allah Tabaraka wa Ta'ala ada menyebut di dalam Al-Quran tentang berakhirnya kehidupan pertama ini dengan istilah as-sa'ah, yang bermaksud waktu yang telah ditetapkan dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengakhiri sistem alam yang fana ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Taha ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku, yakni Allah, merahsiakan waktunya agar setiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Berdasarkan ketetapan tadi, maka timbullah dua persoalan, iaitu pertama, jika sistem yang ada dalam kehidupan ini berakhir, adakah bumi, matahari dan bintang-bintang akan kekal seperti sedia kala? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab persoalan ini dengan mengatakan bahawa semua yang ada di langit dan di bumi akan ditukar olehnya secara menyeluruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Iaitu pada hari ketika mana bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dan persoalan kedua adalah, bilakah sistem yang ada sekarang ini akan berakhir? Atau dengan kata lain, bilakah as-sa'ah ataupun kiamat itu akan terjadi? Untuk persoalan ini pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dalam firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 187. Juga dalam banyak surah-surah yang lain. Di dalam surah Al-A'raf ayat 187 Allah tegaskan,
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. Mereka tanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia. Kiamat itu amatlah berat, yakni huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan yang di bumi. Dan kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Walaupun kita tidak mengetahui bilakah kiamat akan terjadi dan tiada ilmu mengenainya, namun Allah Subhanahu Wa Taala telah jelaskan pada ayat lain bahawa ia sudah sangat hampir dengan kita. Ini sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Ahzab ayat 63. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanyalah ada di sisi Allah. Dan tahukah kamu, wahai Muhammad, boleh jadi hari kebangkitan itu sudah dekat waktunya. Berhubung kait dengan tanda-tanda akan terjadinya kiamat, terdapat dua jenis tanda-tanda kiamat ataupun alamat kiamat. Itu pertamanya, tanda-tanda kecil iaitu alamat sughra, dan keduanya tanda-tanda besar iaitu alamat kubra. Antara tanda-tanda kecil akan terjadinya kiamat iaitu alamat sughra adalah seperti pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Pengembala miskin menjadi hartawan dan memiliki bangunan yang megah serta indah. Wanita melahirkan tuannya. Banyak berlaku gempa bumi, banyak timbul fitnah dan banyaknya pembunuhan dan pelbagai lagi tanda-tanda kecil kiamat. Manakala tanda-tanda besar akan terjadinya kiamat iaitu alamat kubra adalah antara lainnya seperti terbitnya matahari daripada arah barat, keluar binatang melata di bumi, ketibaan Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa dan munculnya Dajjal. Selanjutnya akan kita teruskan lagi berhubung kait dengan tahapan kedua daripada hari akhirat, iaitu alam barzakh, nikmatnya, seksaannya dan persoalannya. Alam barzakh, nikmat, seksaan dan persoalannya. Barzakh ialah kehidupan yang terdapat di antara dua kehidupan, iaitu antara yang pertama di dunia dengan yang kedua di akhirat. Barzakh menurut bahasa bermaksud tembok pemisah antara dua benda. Barzakh menurut bahasa bermaksud tembok pemisah antara dua benda. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menceritakan tentang adanya alam ini. Antara lainnya di dalam surah Mu'minun ayat 99 dan 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم
hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang kafir itu, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang daripada mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, yakni agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan sahaja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Alam barzakh termasuk salah satu peringkat yang ataupun marhalah pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada balasan pahala maupun dosa. Hal ini dijelaskan dalam nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Antara nas-nas tersebut adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jasiyah ayat 21. Am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahawa kami akan jadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, iaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amatlah buruk apa yang mereka sangkakan itu. Ayat yang mulia ini menjelaskan penafian Allah Subhanahu Wa Taala tentang persamaan antara dua golongan tersebut, yakni golongan kafir dan golongan beriman di dalam menghadapi kematian. Dimaksudkan dengan kematian ialah alam barzakh. Jika dua golongan tersebut tidak sama di dalam kematian, maka sudah tentulah pelaku kejahatan bakal mendapat siksaan, dan orang yang beriman dan beramal soleh akan memperolehi nikmat. Inilah yang disebut sebagai nikmat kubur dan siksaan kubur. Hakikat ini diperkuatkan lagi oleh hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana katanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi in kana min ahlil jannah famin ahlil jannah wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu ilaih yaumal qiyamah." Rawahu Bukhari wa Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya jika salah seorang daripada kamu mati, maka di alam barzakh itu dipamerkan kepadanya tempat tinggalnya pada waktu pagi dan petang. Sekiranya dia ahli syurga, maka dia akan menjadi ahli syurga. Dan sekiranya dia ahli neraka, maka dia adalah dari kalangan ahli neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu, sehingga Allah bangkitkan kamu pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksudkan nikmat dan azab kubur di dalam ayat serta hadis tersebut adalah masa menanti di antara kematian dengan kebangkitan,
yakni dikenali dengan nama alam barzakh. Masa tersebut disebut barzakh sama ada jenazah berkenaan dapat dikuburkan di tanah ataupun tidak. Umpamanya, kerana jenazah dimakan binatang ataupun gagal ditemui. Disandarkan nikmat dan azab tersebut kepada kubur hanyalah berdasarkan kebiasaan. Sebab pada umumnya manusia yang mati akan dikuburkan. Nabi Muhammad SAW selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada azab kubur dan neraka serta menganjurkan sahabatnya agar berbuat demikian. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah juga yakin bahawa setiap manusia mukallaf, yakni yang ditaklifkan ke atas mereka kewajipan beragama. Setiap mukallaf yang wafat pasti akan disoal di dalam kubur. Di antara pertanyaannya ialah, siapakah Tuhanmu? Siapakah Nabimu? Dan apakah imam ataupun pedoman yang menjadi ikutanmu? Pertanyaan-pertanyaan itu akan diajukan. Tidak kira sama ada dia dikuburkan ataupun tidak. Seperti orang yang mati dimakan binatang buas atau dibakar sehingga menjadi abu. Mereka tetap akan disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir. Selanjutnya adalah tahapan ataupun peringkat ketiga daripada kehidupan akhirat. Daripada muqaddimah kehidupan akhirat, iaitu tiupan sangkakala pertama dan kedua. Tahapan ketiga daripada muqaddimah kehidupan akhirat, iaitu tiupan sangkakala pertama dan kedua. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita bahawa pada hari kiamat, sangkakala akan ditiup 2 kali, iaitu tiupan pertama untuk mematikan semua makhluk yang bernyawa, dan tiupan kedua adalah tiupan kebangkitan, iaitu dihidupkan kembali setelah mati. Tiupan pertama menandakan berakhirnya sistem yang wujud dalam pada kehidupan yang pertama, yakni kehidupan duniawi. Ini diisyaratkan dengan istilah as-sa'ah. Kejadian ini juga digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, antara lainnya dalam surah Al-Hajj ayat 1 hingga 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, sangat dahsyat. Ingatlah pada hari ketika mana kamu melihat kegoncangan itu. Lalailah ke semua wanita yang menyusu anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidaklah mabuk. Akan tetapi azab Allah Subhanahu Wa Taala itu sangatlah keras. Antara nas ataupun dalil yang menunjukkan adanya 2 tiupan sangkakala tersebut ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar ayat 68.
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah apa yang di langit dan di bumi, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu, yakni menunggu keputusan penghisapan masing-masing. Para ulama tafsir berbeza pendapat tentang golongan yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak dimatikan ketika mana tiupan sangkakala pertama. Sebahagian ulama berkata, mereka ialah malaikat Jibril, Mikail dan Israfil yang ditangguhkan kematian mereka. Mereka akan mati sesudah itu. Ada pula yang berpendapat mereka adalah para syuhada. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, telah dapat kita selesaikan sesi perkongsian audiobook bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Al-Fadhil Ustaz Abdullah Yasin, Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yasin, Hafizahullah. Bagi sesi perkongsian audiobook yang ke-36 di pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Terima kasih di atas kesudian melapangkan masa untuk mengikuti sesi perkongsian bacaan kitab ini. Semoga perkongsian tersebut, juga perkongsian selanjutnya, akan sangat-sangat bermanfaat. Pertamanya, kepada penulis kitab ini. Semoga Allah limpahkan beliau dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat. Juga kepada kita semua, semoga akan menjadi asbab meningkatnya pengetahuan yang tepat dalam agama, serta menjadi asbab untuk Allah dengan limpah kurnia dan kasih yang belasnya pada kita, menjadi asbab untuk Allah sempurnakan iman dan amal kita, akhlak kita, daripada apa jua bentuk kesyirikan, bid'ah, khurafat dan seumpamanya, sehingga dapat kita balik jumpa Allah dengan membawa hati yang sejahtera, dengan iman dan amal yang sempurna, insya-Allah. Seterusnya, berkekalan di dalam nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Akan kita teruskan lagi, insya-Allah, dengan izin Allah, sambungan kepada isi kandungan kitab ini dalam sesi-sesi selanjutnya, insya-Allah. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.